dia advance, dia boleh faham, dia boleh cerita dengan bahasa dia sendiri. Ini dah lah ngaji bahasa hak kita hurai pun tak boleh nak catat. Saja tuan, saya nak tunjuk tuan. Ramai orang kita mengaji tu. Kalau ada keramaian pun buat majlis besar-besar, ada event orang besar-besar, mai ramai gitu je. Balik apa dah? Nak kata boleh mengajar, tak boleh mengajar tak? Nak kutip tak ada kutip tak? Kita punya trend mengaji tu. Satu anak-anak kita kat sekolah pun tentang banyak ngaji kat tu. Usung pek, pergi mari, buku tulis, buku tek, pen, pensel. Tapi macam mana? Ngaji dalam kelas. Tu yang dapat. Kalau UPSR dapat 5J. J apa? Jahil. Dapat 5 jahil. Tak boleh 5B. B apa? Tak tambah lagi lah. Bengong. Walaupun dia bawa buku, buat beg, pasal ngaji tak betul cara. Ni pun ngaji kat masjid tak betul cara. Bukan mengaji, steam. Saja saya nak sekir tu. Pasal kita ada fakta nak ambil. Apa dia? Baik. Dan tidak dikehendaki di sini kidam zamani. Dia sebut kidam. Tadi apa? Kidam zati. Ni ada kidam zamani. Dia sebut ada makna, ada huraian sikit tu. Jadi ada kidam zati, ada kidam zamani. Ni bahasa Arab. Kidam bahasa Arab, kena ambil bahasa Arab ni kita nak faham makna. Macam mana ayat pertama dia sebut tidak dikehendaki kidam di sini kidam zamani. Apa kidam zamani? Jadi kalau kidam zati, terjemah dia kidam zati maksudnya apa? Terjemah dia sedia. Kidam zamani makna apa? Tengok terjemah tu. Erti kidam zamani maksudnya sebut kidam, tapi terjemah dia, maksud dia bukan makna sedia. Artinya lama masa. Ada kidam dengan makna lama. Kalau kidam dengan makna lama, hak tu kidam zamani. Kalau kidam dengan makna sedia, hak tu kidam zati. Pasal apa dia bagi huraian ni? Pasal makna Arab tuan-tuan, kalimah Arab ni kadang-kadang satu kalimah dia banyak makna, supaya tak jadi kesamaran makna. Ataupun antara makna yang ada pada makna kidam juga, tapi kidam zamani makna apa? Dengan makna buruk. Kidam dengan makna buruk, lama atau buruk. Bahasa lain usang. Okey, itu terjemah. Kita tengok apa bahasa yang ada biasa dipakai istilah kidam, kodim ni. Kalau kita belajar fiqh, saya nak sebut ada bahasa yang kita duk pakai kidam, adik-beradik kidam ni makna dia yang kita duk pakai kalau kita duk mengaji. Kidam, siapa yang bersifat kidam, dia digelar kodim. Bisa dengar tu? Macam ada ilmu, siapa yang ada ilmu digelar alim. Siapa yang bersifat kidam digelar kodim. Kidam sifat, kodim gelaran yang diberi bagi sesiapa yang bersifat kidam. Jadi ada kidam zati, ada kidam zamani. Saya sebut kidam zamani. Kalau kita belajar fiqh pula fiqh Syafi'i. Saya dan tadi duk ngintai jadual lu, saya tengok ada baca kitab Sabilal Muhtadin. Ada sini? Ada? Tuan mengaji tak? Tak mengaji? Macam mana pun saya nak sebut ini. Bila ngaji kitab Sabilal Muhtadin ni, Sabilal Muhtadin ni, dia kalau nisbah kitab Jawi tu, saya ngaji dulu Tok Guru kata apa? Kitab Sabilal Muhtadin ni kalau banding dengan kitab Arab, dia ni tufah dengan nihayah Melayu. Itu bahasa lah. Macam mana pun saya bukan nak syarah tu, saya nak kata ini. Kalau belajar kitab yang saiz macam tu, nanti kita akan dengar pendapat-pendapat ulama yang macam-macam dalam tu. Dan antaranya disebut macam ni, yakni pendapat Imam Syafi'i qaul qadim. Bisa dengar? Ada qaul lawan qadim, qaul apa? Dua anggur lah, tak ada apa kosong. Bila ada qaul qadim Imam Syafi'i, dia ada satu qaul lawan qaul qadim. Apa? Tak ada. Baru ngaji lah, dah lama ngaji tak tu.
Baru mula. Lama lah. Bab apa lah ni? Saja saya nak tanya Ustaz, pasal saya nak tengok kalimah tu. Kalau tuan-tuan ngaji, tuan mesti jumpa kita tu dalam kitab. Bahasa tu dalam kitab. Berapa lama lah dia? Bab apa saja? Bab apa? Ha? Kuat sikit. Bab sembelih. Ui, alim dah lah. Bab sembelih ni dah nak masuk bab haji lebih lah. Betul tak? Tak lagi? Ha? Tapi dekat-dekat bab haji kalau bab sembelih cerita bab binatang pemburuan, bab sembelihan, hayah mustaqirah, hayah mazbuhah ha? Gitu. Tidak ke apa? Saja saya jenis saya macam tu. Pasal saya nak link kan ngaji tauhid dengan ngaji fiqh tu. Ha. Okey, nak cerita mana? Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Ha, cuma yang tu qadim lawan dia jadid. Yang ni qadim lawan dia hudus. Ha, lain. Qadim ni lawan hudus. Kalau qadim kita belajar dalam fiqh, qadim lawannya jadid. Faham? Baik, apa makna qadim tu? Ini pendapat Imam Syafi'i qaul qadim. Apa makna qaul qadim? Pendapat dia yang lama. Tu kidam berarti lama masa. Kalau atas takrif fiqh, qaul qadim ni pendapat atau fatwa Imam Syafi'i masa dia berada di Iraq. Kalau qaul jadid itu adalah fatwa Imam Syafi'i dan pendapat-pendapat dia, ijtihad dia masa dia berada di Mesir. Itu takrif dalam fiqh tu. Macam mana pun nak sebut kidam, qadim. Qadim dengan mana? Lama. Jadi qaul qadim maksudnya qaul pendapat lama. Qaul jadid maksudnya pendapat baru. Jadi ada makna qadim dan kidam, makna lama dan baru. Itu bukan dikehendaki dalam bahasa. Kita bicara bab ni, kidam ni bukan kidam zaman ni, tapi dia lah kidam zati. Dengan mana kidam lawannya hudus. Bukan kidam lawannya jadid. Tu tentang kena cutit. Kena belajar, ambil notes. Ngaji tak kena cara tuan-tuan ngaji 20 tahun. Dengar saya sebut bodoh. Siapa? Tuan-tuan tak tahu nak ambil fakta. Dengar saya sebut. Sorry lah guna bahasa tuan-tuan. Sorry lah, saya bukan tujuan nak memperbodoh tuan-tuan. Tapi kita mengaji tak kena cara tuan. Saya ngaji tu dengar tok guru saya sebut. Tambah kalau dia ngajak orang kampung, dia kata-kata macam ni. Ada orang kampung mengaji daripada umur 20 sampai 60. Duk ulang alik masjid. Duk kilik kitab. Ngaji. Tapi satu pun tak lekat. Pasal apa? Tak reti nak ambil nota. Tak reti nak dengar apa point. Dia tak tahu nak ambil fakta tu. Tambah pula ngaji cuai. Tu saya sebut dia steam. Ulang alik saja, tak ada apa kan. Walaupun umur 20 sampai 60, 40 tahun ngaji. Dengar saya sebut bodoh, confirm bodoh. Pasal apa? Tak tahu nak ambil fakta. Dia tak tahu nak ambil notes tu. The point tu nak ambil apa? Kadang-kadang kita sebut banyak benda tu. Kidam dia sebut tadi, salbiah dia sebut tu, panau salap. Tulislah. Tambah pula tulis pula umur dah 60. Dia macam tulis atas ayat. Kalau umur 7 tahun 8 tahun macam ukir atas batu. Tulis tu supaya tengok balik, boleh semak balik. Tapi mengaji buat macam profesional. Tapi macam tulis atas ayat. Tulis atas ayat habis. Tak pun tulis atas kertas A4, lepas tu kena printer pula, printer inkjet tu. Bukan photostat kena ayat tak hilang. Ni inkjet paper. Inkjet inkjet faham? Tak faham dengar saya sebut apa. Kena ayat. Habis lebok satu pun tak ada. Tu saya kata turun tangga tak ada apa. Ulang alik masjid punya berapa tahun dah. Tak ada fakta ilmu yang diikuti. Maksudnya tak kena cara mengaji. Pasal tuan-tuan tak kutip, tak pergi ambil. Sikit saya nak sebut kidam, saya nak sebut zamani dengan zati tu. Saja nak sebut sentuh tu pasal nak suruh fikir sikit macam mana nak pergi dapat tu.
Sikit bandingan tuan-tuan, dapat tak dapat. Kadang-kadang sambil mengaji kena sekeh abang tu, bagi betul cara mengaji. Tuan-tuan katalah ada orang jamu makan nasi kenduri, satu talam 5 orang. Nasi itu, gulai itu, lauk esok sampai belacan itu, ulam ada, semua ada, ayam ada, puyuh ada, daging ada, kambing ada, nasi mandi pula tu. Bofi kan? Makan 5 orang. Habis makan selesai, tengok tuan-tuan lapar. 4 orang lagi kenyang. Tuan-tuan jawab kat saya, pasal apa dia lapar? Ya. Ha? Jawab. Oi, tak faham soalan. Pasal apa? Dia tak makan. Tuan-tuan tahu tak makan tu apa? Dia tak cekuh ambil. Dia tak buat macam tu. Mampus, lapar. Ngaji, tuan-tuan dengar macam ni. Tu istilah dia tak ambil. Lapar sampai mati kan. Lapar sampai mati. Tu yang tajwid tak boleh. Jawi tak boleh. Tauhid tak boleh. Pekah tak tahu. Azan pun tak kerti. Apa tuan-tuan, aku tak biasa kena marah macam tu masa mengaji. Saya kena empuk siap. Tok guru kalau mengaji tak ada kitab dia tanya. Ni kitab kan lah. Awak dah hafal ya? Ni baru main mengaji kan ni? Kalau baru main mengaji tengok kitab dia sikit. Tak ada habis kutip di rumah je, rumah seorang sekupang lagi beli kitab kan dah. Nak tangkap ikan kena tangkap pakai jala, pakai pukat, pakai joran. Pakai jala baru nak boleh dapat ikan weh. Ikan pula besar-besar, mana nak larang ikan tangkap dengan tangan, mana nak boleh weh. Pakai alat. Apa alat dah? Tengoklah munasabah apa. Tu ikan ni mengaji kiak sikit nak pakai alat apa. Sorry tuan-tuan, kasar sikit ni. Pasal kena tegur tu. Pasal ulama-ulama kita dia bagi nasihat dalam bab mengaji ni, kata dia kam min talibil ilmi, tapi lam yajid manfaatahu bal samaratahu. Kata berapa ramai orang duk mengaji, lebih kurang itu lah, hafal tak apa hafal mata dalam taklim tu, berapa ramai orang duk mengaji tapi jangan kata nak dapat buah, ilmu dia mengaji pun tak dapat. Hak dia ligan tu pun tak dapat. Pasal apa? Pasal dia ngaji tak kena cara. Sikit kat tu. Okey, saya nak cerita Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ni. Qaul qadim, qaul jadid. Balik tu. Balik asal. Qaul qadim, qaul jadid. Jadi qadim makna lama. Katalah kita masjid ni masjid baru, ada masjid satu lagi. Tuan-tuan boleh buah nama. Ni masjid jadid, itu masjid qadim. Boleh pakai, boleh apply bahasa tu. Tengok ni geng masjid yang belakang tu apa? Geng masjid yang belakang tu itu ahli masjid jadid. Yang ni ahli masjid qadim. Apa makna qadim? Ni orang ahli masjid lama, tu orang baru, satu duduk jauh. Saja saya nak tunjuk bahasa, dan bahasa tu faham tuan-tuan boleh apply. Tuan-tuan boleh apply. Maksudnya tuan-tuan boleh reka bahasa tu. Macam mana kita ngaji orang putih, kita boleh apply. Pakai seharian. Sorry lah tak mention lah perkara tu. Tuan-tuan boleh apply bahasa Inggeris dalam kehidupan dengan sembang Melayu. Dia ni buat benda macam ni. Yang ni kena ada attraction sikit. Boleh apply bahasa Inggeris dalam kehidupan. Arab tak boleh. Siapa? Tuan-tuan ngaji tak kena cara. Padahal banyak bahasa Arab tu pakai, tapi tuan-tuan tak apply dalam kehidupan. Apatah lagi nak bagi sedarah daging. Baik. Kalau masuk Quran saja, boleh tangkap tak boleh tangkap. Kita baca dalam Quran pun ada bahasa qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'adakal urjunil qadim. Tu. Bila nak bahas Quran, tuan-tuan kalau tumpui tak boleh masuk lah. Tak masuk link. Tapi kalau ikut tak faham qadim tu lah. Qadim dalam tu bukan qadim zati, dia qadim zaman ni. Allah Ta'ala sebut cerita tu Quran apa? Wal qamara qaddarnahu, cerita bulan tu, wal qamar qaddarnahu manazil. Bulan ni qaddarnal qamara qaddarnahu, kami memang dah tentukan, kata Allah Ta'ala, tentu setentu-tentunya. Bulan ni dia ada manazil,
munasabah zaman ni terjemah manazil ni orbit dia. Dia ada tempat pusing ni, bumi rotation bulan tu. Dia ada istilah manazil. Bahasa kita orbit lah. Bila orbit tu kita akan tengok bulan, ada bulan sabit, bulan purnama. Jadi kadang-kadang bulan sabit betul dia purnama. Bila dia dah purnama, apa akan jadi? Wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada. Dia kalau dia kecil, besar, betul apa akan jadi? Dia ada, dia akan patah balik macam mana kejadian asal. Kal urjunil qadim, bentuk dia macam mayang tamar yang kodim. Apa mayang tamar kodim apa? Lama. Nak cerita kodim saja. Saya nak cerita kodim saja. Nak cerita kodim tak syarah lah, cukup lah. Saya nak sentuh kodim saja. Kau Imam Syafi'i pun yang ni kaul kodim, saya nak cerita kodim saja. Jadi kodim mana apa? Lama. Lawan kodim apa? Jadi. Tu mengaji. Tuan-tuan tulis sekali. Makan nasi setalam, ada seorang lapak, 5 orang makan. 4 kenyang, 1 lapak. Tulis juga tu pun. Pasal apa? Pasal tak makan. Tak makan masuk apa? Tak cekuh masuk mulut. Ustaz kata sama macam mengaji steam. Steam. S-T-E-A-M. Tak boleh S-T-I-M. Buah punya. Apa makna steam? Steam ni buat air kan? Apa? Dia Malaya. Tak, saya boleh hurai kan? Saya boleh hurai bahasa. Saya taklah champion mana bahasa, tapi saya boleh hurai bahasa. Steam, S-T-I-M. Steam ni buat air. Buat air tuan-tuan. Dia tak stay. Dia macam mana? Kebang. Ikut angin. Kalau air yang duduk stay, dia bukan steam. Tambah pula air batu. Kerah. Tambah orang tak ada benda boleh orang rasap masuk. Dia biar air bukan pepejal, bukan steam, tapi air. Dia atas kapasiti suhu bilik. Buah gula manis, buah garam masin, buah sirap dia merah. Ada benda boleh larut, ada ilmu boleh masuk, serap. Lepas tu boleh manfaat untuk orang minum. Buah gula manis. Saya nak buat bandingan bahasa kan. Saya ngaji lu antara tok guru saya sindik dengan bahasa, dia bagi misal, dia bagi hak ni. Pasal Quran pun sindik kita dengan masa, dengan bahasa kan. Dengan misal. Tak tengok kan labah-labah buat rumah dengan jarang dah hujan. Buat rumah tapi hujan mau kena, panas mau kena. Cerita macam ni. Pasal buat bandingan tu. Nak dapat ilmu ni kadang-kadang kena buat banding. Baru dia tajam sikit. Tajam tak tajam pun tengok kat tuan-tuan lah. Tapi kalau tuan-tuan steam juga tadi, tu habis tak ada apa. Ngajak lama je tapi tak boleh apa. Okey. Jadi makna qadim zaman ni orang lama ataupun buruk. Kalau kata dia orang baju-baju longgok depan masjid tu, siapa nak pakai baju apa ni? Baju qadim. Tuan-tuan apply bahasa baju qadim. Qadim bukan makna sedia dah, bukan qadim zati, qadim zaman ni. Hui. Apa ni aku tak faham lah. Itulah hang kena mengaji, jangan duduk steam. Duduk satu majlis. Kau ingat tak ustaz dah habaq itu makan setalam, 4 orang kenyang, 1 orang lapak. Hang hak lapak lah. Ngaji sama-sama. Sorry jangan. Tuan-tuan nak kena hak mana punya pasal. Tuan-tuan nak balik pun punya pasal lah. Saya tak ada kuasa nak alang kan. Saya saja nak katuk bagi dia sedar lagi ya. Baik. Jadi maksud kidam sini kidam zati bukan kidam zaman ni lah. Pasal takkanlah kata orang Ta'ala ni kidam ni mana orang Ta'ala ni lama dah. Dia takkan mana itu. Orang Ta'ala wujud kidam. Apa makna kidam? Kidam makna lama. Tak betul. Kidam makna buruk dah usang. Hei. Itu kidam zaman ni. Ini kidam zati. Apa makna? Sedia. Okey. Sikit lagi kalau sebut tu. Itu tang kidam. Dia kata kenapa pula ada kidam zaman ni, ada kidam zati. Inilah bahasa. Saya sebut ni. Ambil bahasa Arab sikit nak. Tanya bahasa Inggeris tu. Tuan-tuan boleh bahasa Inggeris, tak boleh bahasa Arab. Saya nak tunjuk lecture sikit. Tu. Yang tu kot tak boleh jawapan betul. Bahasa Inggeris. Apa? Tu. Tak ada nombor. Watch. Arab. Oh Allah, jam pun tak tahu bahasa Inggeris Arab. Kita tumpui mata tu kan. Okey. Bahasa Arab.
Sa'atun. Sa'atun jam. Arab Saudi dia buat jam besar tu. Orang Arab panggil apa? Sa'ah. Sa'ah, jam besar kat Arab Saudi orang dah buat menara tinggi kat hotel. Sa'ah. Sa'ah nak apa? Jam. Bukan sa'ah orang Kedah. Makan sampai tak menyawa tu makan sa'ah. Tu sa'ah lain weh. Macam mana pun bagus, faham bahasa. Sa'ah ada makna jam. Sa'ah makan sampai tak boleh nak menyawa. Ada sa'ah mana kiamat. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hampir dah waktu sa'ah. Apa mana sa'ah? Ada sa'ah mana kiamat. Kalau kita kata makan nasi sampai sa'ah, sa'ah kiamat. Mana pula aku makan nasi sampai kiamat? Bukan sa'ah tu lah weh. Tu sa'ah dengan makna kenyang nak menyawa. Tak boleh. Saya nak tunjuk bahasa lah. Pasal kita memang keliling kita bahasa. Cuma macam mana nak bagi apply kemahiran tu. Ni kita nak ngaji kita ni. Macam mana nak bagi faham. Baca faham. Bahasa mesti kemai. Bahasa mesti kemai. Untuk hampir Mekah tengok sa'ah. Sa'ah. Bukan sa'ah ni kiamat ke? Tak. Sa'ah jam. Watch. Oh. Watch. Watch pun bukan W-A-T-C-H. Watch macam mana? W-A-T-C-H ya. Kalau watch melihat macam mana? W-A-S-H. Itu basuh. Wash juga. Bagus. Wash. Sebut serupa. Itu W-A-T-C-H. Yang ni W-A-S-H. Wash. Watch. W-A-Q. Bukan. Watch lihat apa? W-A-T-C-H juga. Nak macam mana nak tahu watch lihat dengan watch jam? Tengok ayat lah weh. Ni macam mana nak tahu kidam zamani, kidam zati? Kalau urjunil qadim, mana apa? Kidam zamani. Tu, baru apply, baru pandai. Sikit saja nak kait bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Mana tujuan tu saya nak suruh nak ajar metodologi berfikir. Macam tu kan nak mengaji. Macam tu kan mengaji. Tu lah mengaji. Maksudnya tuan-tuan boleh pergi kat sini, kat sana, pi. Tuan-tuan tak kena kecoh. Pergi bahasa tak mana. Baik. Jadi mengartikan makna kidam ini dengan arti kidam zaman ini salah. Pasal apa? Kerana makna ini, makna kidam pada Allah Ta'ala dengan makna lama ataupun buruk adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Okay. Mustahil. Sikit lagi saya nak gunakan, masih nak guna bahasa ni. Bahasa faham-faham macam ni, dia benda besar. Kita sebut ini nak. Bid'ah. Pernah dengar? Wahabi kalau diserang kita disebut bid'ah. Apa duk tahlil ni? Bid'ah. Apa duk baca Yasin ni? Bid'ah. Dan orang faham bid'ah ni salah, Nabi tak pernah buat. Itu bid'ah masuk neraka. Okey. Bid'ah. Mana apa lagi bid'ah? Tu tuan-tuan tak faham tu, tuan-tuan tak boleh nak bagi hurailah hadis. Bila kena kencing dengan Syiah dengan Syiah dah. Kena kencing dengan Wahabi, tuan-tuan pergi. Sehari elok-elok baca Yasin malam Jumaat, langsung tak baca. Pasal tuan-tuan kena kecoh dengan bahasa. Dia kata kullu bid'ah dalalah. Setiap bid'ah sesat. Kullu dalalatin finnar. Nah, bid'ah masuk neraka. Nabi tak nak baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin malam Jumaat masuk neraka. Kita pun nak lawan tak pandai. Bid'ah mana masuk neraka? Bukan bid'ah baca Yasin weh. Bid'ah apa masuk neraka? Bid'ah yang masuk neraka bid'ah dalalah. Ada bid'ah dalalah, ada bid'ah hasanah. Pasal apa ada dalalah hasanah pula? Pasal asal makna bid'ah, asal bahasa benda tak ada zaman Nabi. Benda tak ada zaman Nabi ni, ada benda yang tak ada zaman dulu, yang ada zaman ni, ada yang dia baik, bahkan ada tahap jadi wajib. Nama bid'ah ya. Tapi ada benda bid'ah zaman Nabi tak ada, lah ni ada, tapi salah. Zaman Nabi ada lah. Bila kapal terbang hilang teropok ada. Itu. Bunyok itu ada. Tu bid'ah. Bid'ah tu boleh bawa sesat, setidaknya khurafat.
Tak ada disuruh teropong pula, dia bukan di atas garis selari. Macam tu. Bodoh. Tak kena langsung buat fakta-fakta saintifik. Sikit saya nak tunjuk bodoh tu. Saya nak cerita bid'ah tu saya. Yang tu memang atau umumnya dolalah dan boleh bawa masuk neraka. Kalau kena buat akidah silap boleh masuk neraka, tak keluar lah selama-lamanya. Saya nak syarahkan bid'ah tu sikit. Kalau ada kata bid'ah tu baca Yasin bid'ah. Memang Nabi tak pernah baca Yasin malam Jumaat. Tapi sikit je ni, Nabi suruh tak baca Quran. Jadi memang Nabi tak suruh baca Quran malam Jumaat secara khusus. Tapi baca Quran bagus ya. Untuk kita mengadakan baca Quran malam Jumaat, baca pula Yasin, berdosa lah. Memang Nabi tak nak buat, tapi berdosa. Dah. Bagi bukti sikit, kaedah berhujah lah. Saya nak tunjuk orang format mengaji, bagi betul. Hujah lah. Kita ngaji malam ni, malam apa ni? Malam Rabu minggu kedua ngaji kita tauhid. Ada tak Nabi dia buat jadual minggu kedua ngaji tauhid, baca kitab Faridah? Ada? Mana ada? Mana ada? Tu sesat masuk neraka. Tak, pasal apa? Tuntut ilmu dasarnya dituntut. Pi yang tuntut makina ni pun. Bagus yang tuntut ilmu. Nak ngaji siang kan, malam satu kan, minggu kedua, minggu ketiga, ikut hang. Baca Yasin bagus tak? Baca Quran, bacalah Quran. Dah Quran pun yang keti baca Yasin, yang lain tak ada. Malam Jumaat je pun yang lapang, bacalah. Memang bid'ah, tapi bid'ah tu bukan bid'ah sesat, itu bukan maksud dalam hadis. Yang masuk dalam hadis, yang masuk dalam tu bid'ah dolalah. Yang ni bukan dolalah. Yang ni bid'ah hasanah. Walaupun zaman Nabi tak ada, tapi buat ni ialah benda baik. Dan dia menepati pula kehendak-kehendak syarak yang lain. Suruh anjuran baca Quran, ni anjuran menuntut ilmu. Mengajilah bila pun. Ni kan, tuan-tuan kena cerdik dari sikit dah ilmu dan nak ambil fakta. Satu kalau ada ustaz bengong-bengong pun ceramah ni, katalah tersilap ambil ustaz. Dia ngajak tak betul, tuan-tuan bangun ni bangun. Saya tak ustaz, saya pekerja kilang. Tapi ustaz cakap tak betul, dengar saya nak ujar ustaz. Dia mengaji dengan Tok Guru betul. Orang kilang yang boleh hujah. Pasal dia ngaji cara betul. Ngaji cara betul. Ustaz ni balik mana? Balik Iran. Sesat habis. Saya ikut Syiah. Pergi tu kan. Pergi contoh. Ingat pergi luar negeri balik semua pandai. Ada anak sesat besar lagi daripada hak kerja kilang. Dengar sikit saya sebut tu. Kadang balik Oxford, balik universiti mana, sesat besar lagi daripada hak kerja kilang. Hak bodoh lah, hak tak sembahyang maghrib tu. Hak tu sesat besar lagi. Satu nak ambil fakta elok-elok. Saja sikit tu buat tu. Baik. Jadi makna kan dengan zaman ni dan zaman ni tu. Kidam zaman ni makna lama dan buruk. Mustahil. Pasal makna tu tak betul. Tu yang saya sebut ni bid'ah. Dia kata malam Jumaat baca Yasin bid'ah masuk neraka. Tak betul. Tak betul. Tak betul. Pasal benda tu memanglah namanya bid'ah, tapi bukan bid'ah dhalalah, tu hasanah. Pasal ada dalam hadis lain Nabi anjurkan suruh baca Quran. Kadang-kadang hujah tak payah pakai hadis, pakai main akal. Ada bab sabit dan boleh hukum, dia pun nak jawab tak boleh. Kalau saya dah ajak budak pondok kan, kalau kata jumpa Wahabi nak, saya nak ajak tu lagi. Macam mana pun saya nak ajak dolalah bid'ah hasanah tu. Nabi ajak ada tak? Kita baca Quran kena tajwid, betul tak? Tuan-tuan biasa ada mengaji hadis, ada Nabi ajak nun mati jumpa huruf ba iklab. Nun mati jumpa hamzah ha ain ha ghain kha. Tu dipanggil izhar halqi. Ada tak biasa jumpa hadis tu? Mampu sampai kiamat tuan-tuan tak jumpa. Untuk ngaji tajwid wajib. Bid'ah. Bid'ah wajib. Kalau nak baca Quran tak ada tajwid, berdosa. Wajib pergi ngaji. Walaupun Nabi tak pernah ajak tajwid. Dari segi dia tak pernah ajak dari segi sudut nama apa-apa ni, dia tak pernah ajak macam tu, tapi dia baca dengan tajwid. Ulama yang reka nama tu. Boleh tak reka? Reka untuk bagi faham Quran. Best. Kena like. Bahkan bukan like, suka. Wajib. Wajib. Rasulullah Jibril tak pernah ajar ni fa syafawi, ni idgham mislain, ni idgham mutaqaribain, ni ma'arid disukun, ni ma'iwat.
Tak pernah Jibril ajak itu. Tu kita belajar tajwid itu bid'ah. Ya. Ya bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Dan hasanah tu martabat wajib kalau kita nak baca Quran. Saya nak ajar orang cerdik ilmu walaupun kita gila-gila, faham akidah, faham bahas, faham mana kesesatan Wahabi. Kalau sebut Wahabi tu tangkap sikitlah nak sebut, asal sentuh-sentuh sikit tu nak sebut cara belajar yang betul. Pasal kadang-kadang kita ni makan masa ngaji tu lama lah, tapi format tak betul, format ngaji tak betul. Baik, jadi mengertikan makna kidam zaman ni itu salah. Sekali lagi, masih lagi nak sebut bahasa kan? Kita akan jumpa nanti, walaupun pernah sekali lalu sebut-sebut ayat mutasyabihat tu, ada ayat Quran terjemah dia apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah muka Tuhan kamu. Memang wajhu antara makna dia muka. Mana muka ya, ada makna lain. Kalau pun makna muka duk faham Allah Taala berjuzuk dah anggota. Salah tu. Itu makna apa? Mesti bagi makna yang sepatutnya, bukan makna muka. Muka mustahil Allah Taala. Siap. Best. Kalau bodoh je nak, mesti ada muka. Mesti ada muka. Dan Allah Taala kata ada. Ini buat pasal tu. Waktu kena ngaji elok. Kita akan jumpa bab dah. Macam mana nak pergi selesai tu. Semua bab. Satu, dia kena cerdik mengaji. Satu, kalau ada orang cerita tak betul, kita boleh tahu. Tak betul dah, macam mana kita nak betul dah. Okay. Masih nak cerita kan, kata ada makna yang kadang-kadang kait dengan ni, kadang kait dengan ni, hakiki, majazi dan sebagainya. Yang ni ada zamani, zati. Mesti diberikan pengertian dengan pengertian yang betul. Dalam tempat yang betul, diberi makna yang betul, baru pahaman dia akan betul dan tepat. Saya bagi beberapa contoh ni, bagi bid'ah, bagi sa'ah saya sebut. Kita sebut kidam, zati, zamani. Baik, itu juga wajhu, ada makna hakiki, majazi. Baik. Dan mustahil lawannya iaitu baru. Baik. Jadi kalau Imam Syafi'i ni qaul qadim lawannya qaul jadid. Ni qadim zati, qadim lawannya kudus. Terjemah baharu. Okey, ambil makna baharu sikit walaupun pernah syarah tu. Tadi pun syarah lah. Apa makna baharu? Kalau tarikh Arab maujudun yang qablahu adam, benda ada yang didahului oleh tiada, atau nama baharu. Jadi baharu ni setiap benda yang ada yang sebelum dia ada dia tak ada, itu kudus. Bahasa Arab, terjemah Melayu baru. Lawan bagi kidam zati. Baharu dengan mana? Dia ada tapi didahului oleh tiada. Allah dia kidam zati, maksudnya apa? Dia ada yang tidak didahului oleh tiada. Kita ada tapi ada yang didahului oleh tiada. Kita adalah baharu. Alam ialah baharu. Maksudnya apa? Alam ni asalnya tak ada. Alam ni baharu. Baharu dengan mana itu? Satu, antara benda yang faham dalam format mengaji, ambil takrif, ambil definisi. Ambil definisi orang mudah faham. Baik, selesai tu. Jadi insya-Allah akan datang ni kita masuk dalil lah. Apa dalil kidam Allah Taala? Dan juga dia sebut ada daur dan nanti ada tasalsul. Ada istilah-istilah tu. Insya-Allah kita jumpa akan datang lah. Bila kaedah berdalil, lagi kena cekap fikir tuan. Tuan tak boleh ngaji steam. Saya nak tengok esok yang tak ada kitab, ada kitab, yang tak ada pen, buah pen. Baru ngaji betul ya. Itu tengoklah, nak tahu macam mana. Kalau tuan-tuan tak nak ubah pun, saya nak kata gini, tak apalah, jadilah mai kat mengaji, tak mai langsung tu pun payah agak, janganlah merajuk pula. Tu ayat pelembut lagi, pelembut lagi. Saya kata buah ayat kan geram baling lagi. Tak main lagi ustaz baling tu, ambil kotak tisu dia baling, malu terbayar muka pula. Dah lah, saya tak buat gitu. Saya pun ada peri kemanusiaan ya. Tapi ayat kena spot ya. Pasal kita mesti upgrade diri kita, betul kan? Kalau tuan-tuan masih pakai Nokia 3100, orang duk pakai smartphone, okey tak? Alamak, leceh.
Tak upgrade lah, pakailah yang kan. Macam mana duit tak ada, buat cara duit tak ada. Duit tak ada. Ini apa, handset canggih, smartphone, tapi top up RM5 pun berkira, sebulan RM5. Alah, leceh. Baik beli Nokia. Nak smartphone. Saya nak sebut apa tu, bagi ngaji format betul. Ukur dengan kemampuan negeri. Sikit ayat tu. InsyaAllah kita sambung tentang dalil lah. Wallahu a'lam, yang baik pada Allah Taala, silap salah sabar-sabar tak sedap dengar tu kesilapan kat mana. Macam mana pun soalan kalau ada dengan nisbah apa kita bicara ni. Jadi kita duk bicara kidam, ada zati, ada zamani, itu makna sedia, jangan ada silap faham. Lepas tu sedikit makna salbiah, apply kan pada bahasa Melayu. Lepas tu sedikit ambil ayat Quran makna zamani, ambil kalau mengaji fiqh ada pendapat kaul qadim. Qadim tu bukan lawan hudus, qadim tu kaul qadim lawannya kaul jadid. Saja saya sebut apa yang dah mengaji. Kalau tuan-tuan catat tu betul-betul tu, woi, 3-4 muka tu tuan catat tu. Lepas tu duk bicara ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kalau tuan-tuan catat elok tu, tuan boleh ngajak tu. Tuan ngaji 3-4 bulan je boleh ngaji elok-elok tu. Boleh cerita ke orang, boleh duduk atas meja ni, boleh ngajak orang balik tu. Tapi pasal tu lah, bagi setalam pun tak makan. Okay. Sikit lagi ayat tu hujung. Jadi yang tu kita bicara. Kenapa? Kalau ada soalan lah sekitar tu, ada tak apa jelas ya, ataupun minta sesuatu ya, soal kalau ada soalan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.